Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya, bicara majlis pada malam ini, pimpinan-pimpinan Tuan Ikram Shah Alam dan juga sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah kerana pada malam ini kita masih diizinkan untuk bersama-sama dalam kuliah tafsir kita. Dan sebagai disebutkan, kita akan membicarakan tentang ayat surah Al-Ma'idah bermula dari 27 ini. Apa yang kita akan bicarakan pada malam ini ialah satu yang sangat penting dalam hidup kita. Bukan hanya sekadar kisah ini, tapi sebenarnya topik kita pada malam ini, kita nak bicarakan tentang perkara yang sangat berkaitan dengan niat kita. Niat, lintasan-lintasan niat. Dan ini sangat penting kerana dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari. Kita tak boleh lari. Kita duduk diam-diam ni pun kita akan mendengar lintasan-lintasan, bicara-bicara hati. Dan ia akan bertukar daripada lintasan, boleh bertukar menjadi niat, boleh bertukar menjadi azam, cita-cita yang kita akan bicarakan nanti. Tetapi sebelum kita membicarakan khusus tentang perkara-perkara tersebut, kita mulakan dengan melihat peristiwa yang cukup terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Watlu", bacakanlah, perdengarkanlah. Kepada siapa? "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq", peristiwa dua anak Adam, satu kisah yang benar. Allah SWT minta bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka dua kisah anak Adam ini. Dan ketika itu Allah SWT minta kedua-dua anak Adam ini untuk melakukan ibadah, korban, pengorbanan pada Allah Subhanahu wa taala. "Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima", maka diterima amalan salah seorang daripada kedua-dua anak Adam itu. Dan sudah tentu walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima. Allah SWT minta kedua-dua anak Adam ini supaya mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan melakukan pengorbanan. Dan kedua-duanya lakukanlah pengorbanan itu. Ayat ini tidak menceritakan apakah pengorbanan itu. Ya, tentunya ulama-ulama tafsir dengan beberapa pendekatan-pendekatan, mereka sebahagian daripada mereka mengambil daripada sumber-sumber Israeliat. Ya, bagi kita tak penting, sebab dari segi hukum menerima dan mendengar Israeliat ini, Nabi SAW mengajar kita la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Tak perlu kita percaya dan tak perlu kita nafikan. Bila dengar peristiwa Israel, ya barangkali betul, barangkali salah. Yang kita nak ambil ialah pengajaran daripada cerita sebelah itu. Pengajarannya apa? Dua anak Adam ini, Allah SWT minta melakukan ibadah pengorbanan, dan Allah SWT akan nilai. Dan selepas mereka lakukan ibadah korban itu, pengorbanan itu, apakah ibadah korban itu, ya tidak disebutkan. Maka Allah SWT terima satu dan tak terima yang satu lagi. Okay. Poin yang kita nak belajar pada malam ini, kita tengok bagaimana bicara kedua-dua orang ini. Satu yang diterima amalan, satu yang tidak diterima amalan. Yang tidak diterima amalan itu, dia buat pengorbanan, lalu Allah tak terima. Bila Allah tak terima, dia marah. Dia marah pada siapa agak-agaknya? Adakah dia marah pada saudaranya yang diterima, ataupun dia marah pada Allah Subhanahu wa taala? Okay? Lalu nak tunjukkan dia marah tadi, dia kata apa? Qala la aqtulannaka, aku nak bunuh kamu.
Nampak tak? Benda itu dilafazkan. Aku nak bunuh kamu. Dia cakap pada saudara dia itu. Ini dilafazkan. Kadang-kadang orang nak buat jahat dalam hati je, senyap-senyap. Tapi dalam kes ini dia dah lafazkan ke mulut, melalui mulut dia, qala la aqtulannaka, dan orang itu mendengar. Saudaranya itu mendengar, aku akan bunuh kamu. Lalu kawan yang satu lagi yang nak dibunuh, dan yang nak dibunuh inilah yang diterima amalan dia. Kita tengok dia jawab apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Diingatkan saudara dia tadi. Kita nak tengok bagaimana tingkah laku seseorang itu yang datang daripada lubuk hatinya, dan dia akan keluar, mulutnya akan melafazkannya, malah akan terjelma menjadi aktiviti, menjadi amal. Ia datang daripada hati dia. Pertama, amalan dia tak diterima oleh Allah. Kita tak tahu kenapa tak diterima, tak disebutkan. Tetapi kesan dari dia tidak terima itu melambangkan bagaimana orang ini. Qala la aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Dan orang yang nak dibunuh, yang diterima amalan itu tadi, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya yang amalan yang diterima oleh Allah adalah daripada orang-orang yang bertakwa. Tak cukup dengan itu, yang nak kena bunuh ini, yang kita katakan tadi, yang amalan diterima oleh Allah tadi, pengorbanan dia. Dia kata la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Lihat kemurnian, kejernihan hati dia bila dia kata, sekiranya engkau cuba menggerakkan tangan engkau, mengacukan tangan kamu ke arahku untuk membunuh aku, ma ana bibasitin, aku tak akan balas bertindak dengan menggerakkan tangan aku pula untuk bunuh kamu. Menunjukkan bahawa orang yang nak dibunuh ini, orang yang diterimakan amal, kita lihat bagaimana jernihnya hati dia. Kalau engkau nak, dia nasihatkan saudara dia tadi, Allah hanya terima daripada orang yang bertakwa. Jadi soalan nak ingatkan, barangkali amalan aku diterima kerana aku cuba menjadi orang yang bertakwa. Dan aku ingatkan kau, nak supaya amalan diterima, jadilah orang yang bertakwa juga. Dan yang keduanya, bila kawan tadi nak bunuh dia, dia kata apa? Kalau engkau niat dan rancang, gerakkan tangan, acukan senjata nak bunuh aku tak akan bertindak macam engkau. Aku tak akan angkat tangan aku untuk bunuh engkau. Sebab kalau tak, aku dengan kau sama saja. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Tengok, lintas dalam hati dia untuk bunuh pun aku, walaupun dia nak mengancam untuk bunuh. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwan dan akhwat, barangkali akan ada yang tanya, habis sebab dalam kita bincang benda-benda berkenaan dengan tazkirah, peringatan seperti ini, kalau boleh jangan sibukkan kita dengan hukum hakam. Sebab barangkali nanti akan bertanya, habis kalau macam tu kita biarkan kita orang buat kita macam tu. Betul, saya tahu soalan itu, saya sangat hormati. Tapi sekarang ini kita sedang membicarakan tentang apa? Kejernihan hati. Ya, kalau kita diancam memang kita kena mempertahankan diri. Tapi kalau kita niat nak bunuh dia balik, ini yang tak boleh. Kita hanya niat untuk apa? Dan kadang-kadang terpaksa membunuh demi untuk mempertahankan diri. Itu hukum hakam lah kan, bab fiqh. Dalam bab ini kita nak tengok yang kita tumpukan segala tenaga fikiran kita ini, tumpukan kejernihan hati itu. Itu yang penting. Sebab kalau kita bincang hukum hakam, memanglah dia akan jadi panjang, dan kita takut kadang-kadang terlalu bincang hukum hakam, kita akan terlupa tentang kejernihan hati. Ada masa kita bincang hukum hakam, ada masa kita bincang tentang kejernihan hati. Baik, sekurang-kurangnya nak menunjukkan bahawa kalau orang tu angkat tangan kepada, dalam kes ini, nak bunuh kita, maka aku tak akan bercita-cita untuk bunuh kau balik. Tak ada, bersihnya hati yang aku lakai. Dan apa? Inni akhafullaha rabb, aku akan sentiasa terus takut pada Allah, Tuhan seluruh alam. Dan kita lihat kat sini satu nasihat, dan nasihat ini juga saya katakan kadang-kadang bahasa Arab yang terlalu tinggi, kadang-kadang ia boleh menyebabkan kita faham maksud yang lain. Dia kata, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri
maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Jadi seolah-olah kita lihat kat sini bahawa orang yang amalan diterima, kemudian ada orang buat jahat, niat jahat pada dia sampai ke peringkat nak bunuh, dia akan bercita-cita seolah tidak mahu membunuh kawan dia itu, saudaranya itu, dan seolah-olah dia nak menunjukkan bahawa antara aku dengan engkau satu benda yang sangat berbeza. Uridu kat sini bukan berarti sesungguhnya aku nak bercita-cita, aku nak, tapi seolah nak katakan supaya ada perbezaan antara aku dengan engkau, maka biarlah kalau engkau memilih untuk terus jadi tak senonoh, biarlah engkau pergi tanpa aku, maksudnya biarlah engkau pergi dengan bawa dosa engkau bunuh aku dan dosa engkau sendiri, dan jadilah engkau ahli neraka, dan jangan ajak aku sekali untuk bersama-sama kamu menjadi ahli neraka. Jangan kita faham kat sini seolah kata, oh, kalau macam tu tak cukup bersih lagi lah, sebab dia nak suruh kawannya, saudara dia masuk neraka juga. Bukan itu maksudnya, nak menunjukkan seolah satu gap, satu pemisah. Maknanya kalau engkau nak pergi pun, nak buat pun buatlah, bawalah dosa engkau bunuh aku, bawalah dosa yang kau buat selama ni yang Allah tak terima amalan kau, pergilah dan masuk neraka. Jangan bawa aku seolah macam tu. Jangan kerana reaksi engkau mengharapkan respon supaya aku juga macam tu, dan akhirnya kita sama-sama masuk neraka. Seolah-olah itu ketegasan. Maknanya kalau ditakdirkan awak masuk neraka, biarlah awak saja masuk, jangan ajak saya, jangan heret saya, dan jangan menyebabkan saya terjebak bersama-sama dengan awak untuk masuk ke neraka. Okey? Wa dzalika jazaa'u, dan inilah kesan dan balasan terhadap orang-orang yang zalim. Okey? Saya katakan sekali lagi bahawa kita mengatakan tadi topik pada malam ini bukan kita hanya nak menceritakan kisah Qabil dan Habil dan bagaimana mereka bergaduh dan mereka begini-begini. Bukan itu kisahnya, ya, itu ceritanya. Tetapi pengajaran yang kita nak petik, pengajaran yang kita nak ambil ialah bagaimana kejernihan hati. Dan wasahlan sahabat lama saya ni, bagaimana kita nak membersihkan hati, bagaimana kita nak pastikan bahawa lintasan-lintasan yang ada dalam minda kita ini, mari sama-sama kita kawal. Kalau ada orang buat tak senonoh, ada orang buat salah, jangan kita turunkan makam kita, standard kita ini sama rendah dengan dia. Ini kalau kita bahasa muda-muda, kalau orang maki kita, na'udzubillah, kalau dia maki kita, celaka engkau, kita jawab apa? Baruah engkau. Sama-sama lah tu, na'udzubillah kan. Berarti sama-sama, yang kata celaka, cuma bezanya dia mula dulu je, tapi sama-sama masuk neraka, sama-sama tidak berakhlak. So, kalau orang maki kita, kita kalau boleh kita kawal diri kita untuk tidak maki dia, dan kalau boleh lebih tinggi daripada itu, kita nak doakan dia supaya dia tidak pergi dalam keadaan dia membawa dosa. Tadi yang ayat ini seolah menunjukkan satu, kita nak kawal diri kita supaya okey, awak nak buat, tapi jangan menyebabkan saya terikut-ikut perangai awak yang tak senonoh, seolah begitu. Baik. Maka terjadilah apa yang terjadi. Nampak, bila seseorang itu dah niat, dah terlintas dalam hati dia nak buat satu benda yang tak senonoh, percayalah, otak itu akan keluarkan bahan-bahan kemikalnya, dia akan menolak sehingga tangan kita akan terbawa-bawa. Sebab apa? Daripada lubuk hati kita ini telah seolah terpahat dalam akal kita, kita nak buat jahat. Fatawat lahu nafsuhu, maka nafsu jahat Qabil pun mendorong dia sehingga ia tergamak qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dibunuhlah dia. Maka jadilah dia daripada orang-orang yang rugi. Sebab itu jangan benarkan dalam hati kita ini terlintas untuk buat jahat. Dan ayat yang ke-30 ini seolah menunjukkan bahawa apabila seseorang itu dah mula buat niat nak buat jahat, kemudian lafazkan dia pula, maka dia akan terheret, terbayang-bayang untuk buat benda yang jahat itu, maka akan terjadi benda yang jahat itu. Ini kalau benda yang negatif. Sebab tu jangan bercita-cita untuk buat jahat. Sebab apa? Kalau bercita-cita, nanti kita akan huraikan tentang bab itu. Baik, kisah ini saya harap ia menjadi satu yang terpahat daripada kita, yang kita fokuskan dalam perbualan antara mereka berdua tadi. Apabila seseorang tadi niat nak buat jahat, maka berhati-hati, kerana apa yang niat itu akan terbawa-bawa dan akhirnya akan menyebab terdorong dan terjadi. Kemudian bila orang nak buat jahat pada kita, cuba nafikan dengan mengatakan bahawa kita tak nak buat macam dia buat.
Kalau kita terlintas nak buat macam mana buat, maka kita akan hanyut. Baik, kita berhentikan dulu cerita antara dua beradik ini, anak Adam AS ini. Mari kita tengok beberapa himpunan-himpunan hadis yang sebenarnya hampir sama, tetapi riwayatnya banyak. Saya cuba susun mengikut, akhirnya nanti hadis ini akan menerbitkan beberapa hukum. Okey, di segi usul akidah dia akan menyebabkan beberapa hukum, dan di segi gerak hati, niat dia akan menerbitkan beberapa hukum, dan ada perulangan-perulangan berdasarkan pada riwayat yang berbeza-beza. Tapi perlahan-lahan kita akan ambil daripada satu, ikut step, dan akhirnya kita akan membuat satu kesimpulan yang besar tentang bagaimana niat ataupun gerak hati ataupun cita-cita ataupun azam dan tekad yang kita akan huraikan. Baik, dalam hadis Sahih Muslim ini, saya percaya hadis ini kita juga telah dengar dalam usrah-usrah, dalam halaqah-halaqah ataupun dalam ceramah-ceramah yang kita dengar. Mudah saja, man hamma bi hasanatin, barang siapa yang bercita-cita untuk buat baik. Okey, cuba kita ambil perlahan-lahan sebab hadis ini menerbitkan beberapa kaedah, dan nanti kaedah itu akan kita terpaksa mengambil daripada hadis lain pula untuk mencantumkan kaedah-kaedah ini. Akhirnya dia akan jadi satu kaedah yang panjang nanti. Barang siapa yang bercita-cita, man hamma bi hasanatin, berhasrat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, maka dia tak jadi nak buat benda itu, maka akan tercatat baginya hasanatan, satu kebaikan. Seseorang itu dia plan nak buat baik, tiba-tiba tak jadi buat, dia dapat apa? Satu pahala. Niat nak pergi kuliah tafsir, tapi tak jadi datang, dapat pahala tak? Alhamdulillah, dapat satu pahala. So minggu depan akan datang, minggu depan ada kuliah lagi, niat saja. Jadi tak ini lain cerita, niat dia dulu. Tapi jangan menipu Tuhan, sebab Allah tahu kadar niat kita. Nanti kita akan tengok kadar niat. Ini para ulama cukup detail benda ini. Tapi yang penting pasang niat. Malam ni niat nak sembahyang tahajud, tapi agak-agak Allah tahu tak kita niat tu sungguh-sungguh tak sungguh-sungguh. Niat tahu kan, niat sembahyang tahajud jam tak kunci. Niat nak sembahyang tahajud tengok bola malam. Niat nak sembahyang tahajud buka internet, buka Facebook dan sebagainya. Ia tidak melambangkan, tapi niat. Maka Allah SWT, tapi tak apa, kita usah bincang detail dulu, umum dulu. Siapa niat nak buat baik tapi tak jadi buat, akan dicatat baginya apa? Satu kebaikan. Wa man hamma bi hasanatin fa amilaha, barang siapa yang niat buat baik tapi dia buat, akan dapat apa? Asyara, dapat 10, dan barangkali digandakan sampai 700 tu. Maknanya akan ditingkatkan sampai 700 kali ganda. Ada macam-macam hadis, ada 10 kali ganda. Tapi dalam hadis Sahih Muslim yang ini, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, siapa buat niat nak buat baik, tak jadi dapat satu pahala. Siapa niat buat baik dan buat baik, dapat gandaan, dapat pahala 10, dan barangkali boleh ditingkatkan sampai kepada 700 kali ganda. Okey, dah keluar kaedah kan? Dan berikutnya, wa man hamma bis sayyi'atin, dan barang siapa niat nak buat jahat pula, falam ya'malha, tapi tak jadi buat, lam tuktab, tidak akan dicatatkan baginya apa-apa. Fa'in amilaha, barang siapa yang buat, maka akan tercatatkan baginya satu dosa. Ada perkataan tinggal sini ya. Baik, berarti dah ada keluar kaedah dan kita boleh pegang pada kaedah ini, dan kaedah ini kita akan kembangkan nanti, iaitu siapa niat buat baik tak jadi buat, dapat satu pahala. Siapa niat buat baik dan dia buat kebaikan itu, dapat pahala 10 kali ganda, ataupun digandakan lagi sampai ke seperingkat 700 kali ganda. Kaedah yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang niat buat jahat dan tak buat, tak ada apa-apa, dimaafkan walaupun dia ada niat. Nampak tak? Tapi ini masih kaedah umum yang didapat daripada hadis. Nanti kita akan huraikan lagi sampai lebih detail. Simpan dulu kalau ada soalan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, depan ni ada lagi 4 kursi untuk kekuatan. Janganlah diambil kursi akhwat kat belakang. Akhwat ramai lagi nak naik dia.
Wa man hamma bi hasanatin, ini hadis yang lain pula, tapi kita nak tengok kepelbagaian hadis. Kaedah tadi kita pegang dulu, nanti kita kembang. Dan hadis yang ini pula, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha, barang siapa yang bercita-cita nak buat baik tapi tak buat, maka sudah tentu akan dicatatkan sama tadi, dicatatkan satu kebaikan. Fa in amilaha kataballahu 10, dan barang siapa buat dia akan dicatat 10 dan gandakan 10 kali ganda. Tapi di sini ditambah sikit, falam ya'malha lam yuktab alaihi syai' fa in amilha katabat sayi'atan wahidah. Masih kaedah yang sama, tapi hadis ni agak panjang sikit dari perkataan tambahan yang lain. Dan barang siapa yang niat buat jahat tak jadi buat, tidak dicatat apa-apa, fa in amilaha katabat sayi'atan wahidatan, akan tercatat baginya satu dosa. Okey? Barang siapa buat jahat, niat buat baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Niat buat baik dan buat, dapat pahala 10 atau digandakan sampai 700 kali ganda. Tambah hadis ni pula, barang siapa yang niat buat jahat dan tak buat, lam yuktab alaihi, tak ada apa-apa. Dan barang siapa yang niat buat jahat dan dia lakukan, maka dia dapat satu dosa. Maknanya dosa ni tak digandakan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula kata kalau itu bolehlah buat dosa. Tidak, dia tidak mengatakan begitu. Jangan kita pandai-pandai pecahkan kaedah sendiri kan. Maknanya buat dosa, dapat satu dosa. Baik. Tengok lagi hadis yang ini, dan kemudian kita akan mula bincang secara detail lagi. Man hamma bi hasanatin, barang siapa yang bercita-cita buat baik, Allah SWT akan catatkan baginya satu pahala. Fa in amilaha, seperti tadi, barang siapa yang buat dan laksanakannya akan mendapat gandaan 10 kali ganda. Okey. Wa in hamma bis sayi'atin, dan barang siapa yang niat buat jahat, lam tuktab alaihi, dan tidak akan dicatat sehingga dia melakukan, hatta ya'mala, sehingga dia lakukan. Selagi dia tak lakukan, dia niat nak buat jahat, selagi dia tak lakukan, tak akan dicatat apa-apa. Fa in amilaha katabat alaihi sayi'atan, dan barang kalau dia buat, dapat satu dosa. Tetapi dalam hadis ini tambah satu lagi kaedah, wa in tarakaha, dan sekiranya dia meninggalkan, katabat lahu hasanatan, kalau dia tak jadi buat, tambah lagi kaedah dia, maka Allah SWT akan bagi pahala dia. Kerana yaqulullahu ta'ala, kerana Allah SWT menyebutkan innama tarakaha min makhafati, dia tinggalkannya dapat, akan apa? Takutkan aku. Okey, kaedah ini makin lengkap bila saya mencantumkan 3 hadis ini. Kita mudahkan dalam bahasa yang mudah. Kalau niat buat baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Niat buat baik, kemudian buat, dapat 10 ataupun digandakan sampai 700 kali ganda. Niat buat jahat, tapi tak buat, tak ditulis apa-apa, malah kalau dia tak jadi buat tu kerana takutkan pada Allah, dia dapat satu pahala. Dan kalau niat buat jahat dan buat jahat, dapat satu dosa. Okay, penambahan tadi, kalau niat buat jahat tapi wa in tarakaha, dan sekiranya dia meninggalkannya, maka tercatat baginya satu pahala. Buat tidak ada 4. Yang menariknya, bila niat nak buat jahat tapi tak jadi buat, tak jadi buat disebabkan oleh apa? Takut pada Allah, dapat pahala. Jangan pula pandai-pandai kalau macam tu. Baik, kita niat, okey, aku kalau boleh nak minum arak, tak jadi, dapat satu pahala. Boleh macam tu, jangan main-main macam tu. Nanti kita akan cuba tengok lebih detail lagi. Kita nak ukur kategori-kategori yang kita katakan niat. Sebab hadis dia kata hamma, bercita-cita, berhasrat. Okey, tapi ini kaedah umum Kaedah umum ini nanti kita akan pecahkan lagi, dan anda jangan terperanjat. Ada kaedah-kaedah ini nanti kalau kita lihat tak macam dalam hadis ini, kerana kita bergantung kepada kaedah-kaedah dan juga hadis-hadis yang lain ataupun ayat-ayat yang lain. Okey, niat dan grade-nya ini telah ditulis oleh Dr. Syaraf Qudha dalam kitabnya Al-Hajjun Nabawi. Pertama sekali dia kata, sebagai seorang manusia, dalam diri kita duduk diam-diam ni, kita akan ada hadithun nafs.
sebenarnya kalau disebut hadisun nafs ini, kalau diterjemahkan bicara hati, percakapan hati. Tapi saya lebih suka menterjemahkan yang lintasan hati, sebab hadisun nafs sifat dia laju, lintas, dia laju saja. Okey, kategori lintasan hati ni semua orang ada. Daripada kita kecil sampai dah tua pun mesti ada lintasan ini. Cuma pandai kontrol tak pandai kontrol lintasan ini. Okey, lintasan hati ini ataupun kita kata bicara hati ini, sebenarnya orang itu tidak ada tendensi untuk benar-benar melakukannya. Kalau dapat nampak kereta mesti semata belalang lalu. Kalau dapat beli satu, tapi memang dia tak mampu. Lintasan tu dia habis begitu saja. Kadarnya biasanya 1 hingga 49%, bawah 50%. Orang Melayu kata apa? Berangan. Okey, cuba bayangkan dalam diri kita banyak tak lintasan hati? Dan kalau lintasan hati yang negatif, banyak dosa kita kalau lah Allah SWT catatkan itu sebagai satu dosa. So lintasan hati ni kita bukan. Fadal Pak, ada 3 kursi kat depan untuk antum bertiga, silakan. Fadal. Alhamdulillah dapat pahala. Niat dia. Macam saya hari ni, niat nak datang awal, tapi akhirnya saya datang lambat, 9.20 baru sampai. Sebab memang keluar dah awal niatnya. Tapi sebab bila nak masuk simpang tu saya tersilap, dan akhirnya nak elak-elak termasuk juga kat Federal Highway. Bila masuk Federal Highway tu memanglah biasa saya ikut SKBE terus saja kan. Tapi tak apa, niat kan. Dapat pahala niat datang awal tu. Memang saya niat sungguh-sungguh. Nanti kita akan praktis macam mana nak katakan niat. Okey, lintasan hati ni dia cuma, contohnya kuliah tafsir, nak pergi ke tak pergi? Alah, nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi? Nah, itu 1 hingga 49 kadar dia. Itu baru hadisun nafs. Allah, ada kuliah asal malam ni. Allah, besok exam lah. Nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi? Dia kalau pelan dia jawab macam tu, dia masih hadisun nafs. Dia masih antara 1 hingga 49 kata Dr. Syarafullah. Okey, tapi kalau kita mula bersungguh-sungguh, dia akan jadi taraddud. Taraddud ini berbelah bagi. Dia 50-50. Nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi? Dia 50-50. Kekuatan nak pergi, kecenderungan nak buat dengan tak buat sama. 50-50. Dia panggil apa? Taraddud. Yang pertama tadi hadisun nafs, dia cuma lintasan. Sama ada negatif atau positif perkara ini. Contohnya negatif, katakan seorang lelaki dia, kalau nak berzina sedap juga kan. Tapi memang tak nak buat sebab dia tahu berdosa. Tapi sedap juga. Dia sedap juga tu, dia masih hadisun nafs. Okey, dia antara 1 hingga 49, dia sebenarnya tak nak buat, tapi lintasan tu ada. Tengok wanita tak pakai tu, cantik juga. Walaupun mulut siang hari kata haram, tak tu arah depan orang, tapi senyap-senyap cantik juga. Okey, dia berapa? 1 hingga, kenapa anda kata macam selalu macam kan kata macam sama pula kita. Dia 1 hingga berapa? 49 tadi. Memang tahu benda tu salah, tapi lintasan tu ada. Ia berlaku pada lelaki dan wanita, orang tua dan muda. Yang penting kita kena berusaha untuk, kalau dia negatif, berusaha untuk apa? Buang dan kikis dia. Dan kalau dia positif, berusaha untuk tolak dia supaya dia menjadi naik lagi. Sekarang kita bicarakan yang kedua, taraddud, berbelah bagi. Nak buat tak buat? Nak 50-50. Dr. Syarafullah kata dia akan meningkat lagi kalau kita pupuk atau kita buang. Kalau kita buang tadi alhamdulillah negatif, dia jadi alham. Setengah kamus menterjemah ada concern. Waktu kita dah mula apa, tumpukan dan timbul minat dan cenderung untuk melakukannya, dan kadarnya 51 hingga 99% ke arah untuk melakukannya. Dia punya kadar ke arah untuk melakukannya. Bantu saya yang pertama tadi apa? Hadisun nafs ataupun lintasan hati. Berapa peratus ya? 1 hingga 49. Sama ada untuk buat ataupun untuk tak buat. Sama ada positif ataupun negatif. Anda boleh pecahkan. Sama ada positif dan negatif, dan tendensi untuk itu lebih kepada tak buat. 1 hingga 49. Sama ada positif ataupun negatif. Satu di lintasan saja. Tetapi yang kedua kita panggil apa tadi? Taraddud. Dia berapa peratus? Yang ketiga tendensi untuk buat. Dia dah memang nak buat 51 hingga 99%. Dia panggil apa tadi? Alham. Ini yang kalau kita tengok dalam daurah, kita ada al-himmah al-ghaliyah. Maknanya dia dah memang dah kecil sampai 99%. Nah, yang keempat, dia dah jadi al-azm, iaitu tekad. Bertekad melakukannya, bulat hati 100%. Cuba kita praktiskan
perkara ini dalam kehidupan seharian kita. Bila sampai saja malam nak pergi usrah, surah tak hafal lagi, ada usrah, Allah usrah, tak pergi. Satu, itu dia panggil apa? Hadisun nafs. Kalau kata, kena pergi ni, kalau tak pergi ni, kena kalau tak pergi nanti kamu tanya, kena telefon nanti kamu. Itu dah membunuh surah, dia janji nak ikut surah. Dia jadi taradud 50-50. Tapi bila kata kena pergi jugalah, kena pergi juga, jadi buat apa? Tapi kalau hujan, ribut, macam mana sekalipun mesti pergi. Itu dia panggil apa? Asal. Agak-agak kita nak datang kuliah tafsir kali ni, mula-mula kat rumah tu kita pakai yang mana satu? Hadis sunnah ke azab? Oh, Masya Allah. Lepas tu kita kena tingkatkan. Itu nak pergi kan, sekarang nak datang awal. Nak datang awal tu, alah tak apa, Ustaz Hasan pun ada amat. Tengok tadi dia nampak tu, kita nak pujuk hati kan. Hadis sunnah. Tapi kalau kita kata nak datang awal, mesti sampai ke peringkat apa? Kita nak datang awal dari peringkat apa? Azab. Tak peduli, kita kena tegas, kena keluar pukul berapa, siap. Tapi kalau dah tahu kuliah pukul 9-10 minit, 9 suku, 8.50 masih lagi tak mandi lagi, masih lagi tak apalah, nanti ambil baju pun selai pakai ujung jari satu, itu tanda-tanda dia belum azab. Cuba jemuakan benda ini dalam konteks semua kehidupan kita. Kita nak hantar proposal sebagai seorang student, hantar proposal pada pensyarah kita. Agak-agak kita hadis sunnah nak hantar tu kan, alah pensyarah tu baik, tak apa, nanti dululah. Ataupun kita dah azam, ini ada masa lagi nak hantar, dia minta 21 hari bulan, hari ni berapa hari bulan, mesti malam ini siap, tak peduli malam ni kena. Itu orang yang kuat. Cuba nilai diri anda dalam semua perkara, gunakan kaedah ini. Baik, tadi kita mengatakan berdasarkan pada 4 benda ini, dia telah menyebabkan kaedah yang kita sebut tadi berubah sebenarnya, berdasarkan kepada 4 grade ini tadi. Baik, sekarang ni berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain pula. Kita mengatakan dalam hadis tadi, barang siapa bercita-cita untuk buat jahat, kemudian tak jadi buat jahat, dicatatkan baginya satu pahala. Sebab Allah SWT kata apa? Innahu taraka, bahawa semuanya dia meninggalkan benda itu kerana makhafati, kerana takutkan kepada aku. Jadi bersyarat tau, bersyarat dia meninggalkan kejahatan tadi kerana takut pada Allah, maka dia dapat satu pahala. Tapi kalau dia tinggalkan bukan kerana takut pada Allah, tapi kerana berlaku bencana alam, dan dia gigit jari kuku dia, rugi tak dapat buat, wajarkah dia dapat pahala? Contohnya na'udzubillah, sekali lagi sebut na'udzubillah kuat-kuat. Malam ni dia nak berzina, dah set, dah sapu minyak wangi yang paling mahal sekali, yang wanita tu pun dah set dekat hotel sekian, bilik sekian. Tiba-tiba bila nak pergi tu berlaku malapetaka, roboh hotel tu. Saya buat contoh yang ekstrim, dan akhirnya tak jadilah. Dia menyesal sepanjang malam tu. Rugi betul. Maka dia telah dihukum berzina, dapat dosa zina, tetapi tidak dikenakan had, tidak dikenakan hukum hudud. Nampak tak? Bila seorang tu buat jahat, dia dah bercita-cita, dah membayang-bayangkannya, dia akan dapat dosa, tetapi dia tidak dikenakan hukum apa? Hukum had, dia tidak dikenakan. Contoh lain, dia niat nak membunuh. Okey, al-qatil wal maqtul, orang yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk neraka. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau isi pembunuh tu kami fahamlah, tapi kenapa yang kena bunuh pun masuk neraka? Sebab apa? Dan sebab dia kalah. Cuba kalau dia menang, dia akan jadi pembunuh pada malam itu. Maka Nabi sangat menerangkan kepada sahabat dengan alasan yang saya katakan tadi. Maka sebab tu wajarlah kedua-duanya masuk neraka, pembunuh dan yang dibunuh, mangsa pembunuh. Sebab apa?
Tapi ini kalau dia niat nak membunuh lah kan. Tapi kalau dia rompak, dia bunuh, lain cerita lah kan. Tapi maksud saya, orang yang bergaduh masing-masing dengan pening emosi, seorang nak bunuh, dua-dua masuk neraka. Dua-dua akan mendapat hukuman daripada Allah. Kenapa? Si pembunuh niat nak membunuh dan dia menang, dan yang kena bunuh itu kalaulah badan dia kuat lagi, kalau tu dia yang membunuh, maka dia juga sebagai niat dia, maka dosa membunuh tu dia dah dapat. Tetapi dia tidak dikenakan qisas ataupun tidak dikenakan hukum bunuh balik sebab dia mati. Nampak? Tapi begitu juga kaedah yang digunakan. Sebab itu kita kena pastikan bila kita bercita-cita nak buat jahat itu, dia berada di hadisun nafs. Kalau dia berada di hadisun nafs, dia luput, makna tak ada. Tapi kalau dalam taradud juga tidak dikira sebagai dosa. Tapi kalau dia dah masuk dalam alham dan dia masuk dalam azam, maka ketika itu akan terjangkit baginya dosa. Dan kalau dia dah berazam untuk buat juga, tetapi dia tinggalkan kerana Allah, kerana hidayah daripada Allah, kerana dia bertaubat dan dia masih ada peluang untuk buat jahat dan dia tinggalkan, memang wajar dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat dalam konteks kita mengatakan tadi bahawa memang kaedah tadi, barang siapa yang niat buat jahat kemudian meninggalkannya, betul pada umumnya dia akan dapat pahala. Tetapi sebenarnya kalau dia niat buat jahat dan ketika itu tak dapat buat, bukan kerana dia takut pada Allah, bukan kerana ilmu yang dia lakukan, kerana hidayah, tapi kerana tak berpeluang dan dia masih lagi bercita-cita dan menyesal, dia rasa rugi tak dapat buat, dosa itu telah sampai kepadanya. Sebab tu kita dilarang untuk kalau membayangkan minum arak ke, membayangkan apa semua tu. Sebab tu kita tidak benarkan ia berlaku pada diri kita, dan sebab tu kena ada benteng pada kita. Kesimpulan yang kita buat daripada ayat yang pertama tadi yang kita bicarakan dalam surah Al-Ma'idah, dan juga berdasarkan kepada sekurang-kurangnya kita hanya pilih 3 hadis tadi, dan kita cantumkan dengan 4 grade yang telah disebutkan oleh Dr. Syaraf Qudah tadi dalam lintasan hati kita ini. Sebab tu kita sangat mengharapkan agar kita semua menjadi manusia yang cemerlang. Apabila kita sentiasa duduk diam-diam terasa ini lintasan hati ke, ini taradud ke, ini azam ke, ini ataupun tadi alham tadi maknanya kecenderungan, concern dan ready nak buat tadi, ataupun yang keempatnya tadi azam tadi, kita kena nilai diri kita. Dan orang yang dapat menilai ini, dia adalah seorang yang Masya Allah dia matang. Dan kemudian hadis nafsi ini tidak cukup di situ, kerana jangan lupa sahabat minggu kita akan sentiasa ingatkan bahawa syaitan dia akan masuk campur dalam hadis nafs ini. Dia akan bagi kita idea, dia akan bagi kita dia tahu lintasan-lintasan diri kita ini, dia tahu nafsu kita, dan dia tahu apa yang kita fikirkan. Dia tahu alam fantasi dalam minda kita ini. Nah, dalam alam fantasi itulah kita kena kikis, kena buang. Kita tak boleh sembunyikan. Syaitan dia tahu, oh dia suka kalau macam ni ya, oh dia macam ni ya. Dan dia akan bisikkan supaya menyuburkan benda itu, maka berpindahlah daripada hadis nafs akan menjadi taradud dan akan jadi alham ataupun jadi azam untuk buat benda yang tak senonoh, ataupun bercita-cita untuk meninggalkan yang wajib. Aku ni dah selalu sangat datang musrah, sekali-sekali tinggal, apa salahnya kan? Tak berubah alam kalau aku tak datang. Pelaksanaan syariat dan perjuangan dakwah tak akan berubah kalau aku tak datang pun kan? Maknanya dia akan bagi, dengan saya katakan yang kita bicarakan 6 kaedah syaitan tu, dan dia tahu lintasan-lintasan hati kita. Kita terasa malas sikit je, dia akan tenyih kat situ. Dia akan pijak-pijak. Kalau kita sakit perut sikit, dia akan pijak-pijak perut kita. Kita rasa terlebih-lebih sakit perut, padahal tak ada apa. Sebab apa? Kita melayan benda itu. Jadi sebab itu dengan bicara kita pada malam ini moga-moga dia akan memberikan kekuatan dan kemantapan kita, dan menilai setiap tingkah-tingkah kita dan setiap apa yang terlintas dalam hati kita. Mana-mana lintasan yang ke arah negatif, ia adalah satu benda yang tak salah, sebab kita adalah manusia. Dia akan datang, tapi manusia yang cemerlang dia akan cuba buang dalam hidup ini. Dan kalau kita layan, dia akan jadi. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bercinta dalam internet apa semua tu, sebab apa? Dia melayan benda itu. Mula-mula saja apa khabar baik, hi, HI tu kan, hi kan, kata hi, dia balik-balik, padahal dia tak tahu tu virus kan. Sama ada virus komputer atau virus syaitan. Dia akan masuk dalam hati dia, apa khabar,
awak baca saya punya, kenapa awak, saya suka awak tulis, awak mulalah ngarut-ngarut. Sebab apa? Yang kita katakan akhirnya tadi, sebab apa? Kenapa kita layan? Dan akhirnya kita main-main saja, tapi dia akan masuk dalam hati, dia akan dan akhirnya jadi azam dan susah untuk dicabut. Dalam pengalaman saya merawat, saya juga adalah perawat Darul Syifa kan. Dalam pengalaman saya pernah ketika Mawi, penyanyi Mawi tu kan, ketika masih lagi di peringkat memilih SMS sampai dah tu, ada seorang makcik terlibat dalam dakwah ni. Makcik ni umur 67 ke 68. Selepas Mawi menang semua kan, suami dia bawa makcik tu jumpa saya. Suami dia umur dekat 70 lebih. Ustaz, tolong. Saya kata, kenapa? Ni orang tua ni tak boleh nak lupakan Mawi. Saya ingat gurau kan, rupanya betul. Tanya makcik, kenapa? Tak, saya rasa tak boleh. Dia jadi angau, dan tua-tua pun kena angau. Sebab apa? Sebab apa? Dia tengok benda tu dan dia menghayati. Mula-mula hadis sedap, sedap juga Mawi, cantik juga Mawi, comel, akhirnya dia tak boleh lupakan. Kesian orang tua sebelah dia tu kan. Dia tak boleh lupakan, dan akhirnya kita bantu dia, kita bacakan doa dan sebagainya, baru dia dapat cabut daripada hati dia. So jangan kita terperanjat. Sebab apa? Asalnya hadis sunnah akhirnya kecilnya asalnya, tetapi layannya sampai melintasi yang 4 tadi, jadi akhirnya jadi apa? Azab 100% tak boleh nak lupakan. Tapi alhamdulillah wanita itu dibantu dan sebagainya, suami dia, dan dapat bantu dia, coaching dia, dan akhirnya dia dapat melupakan. Bila kami jumpa dia kata alhamdulillah, tak kisah, tengok tak apa, dia dah boleh buang. Jadi sebab tu saya nak katakan bahawa jangan benarkan anda buka hati anda, asalnya lintasan kecil saja, tapi akhirnya dia akan jadi membesar-besar, jadi azab, dan akhirnya susah untuk dicabut balik keluar daripada hati kita. Dan inilah yang sangat bahaya. Bagi seorang pendakwah yang kita tarbiyah dalam jemaah Ikram ini, dengan usra-usra yang kita buat bertahun-tahun, percayalah, dengan kita menghadiri, jumpa halaqah-halaqah, bertemu, jadi kita berbual, tanya khabar dan sebagainya, ia adalah merupakan satu benda yang mengingatkan kita supaya tidak ada benda negatif yang kita cuba sembunyikan. Dan kita hadir dalam usrah itu, kita cuba congkil, dan hari-hari kita akan cuba buang dan rasa bersalah. Dan sebab itu mihwar dalam usrah itu yang kita katakan mihwar imani, yang membangkitkan rasa sentuhan iman, dan kemudian mihwar suluki, supaya kita berakhlak dengan baik. Perbualan-perbualan itulah yang akan menyebabkan kalau kita terasa ada buat dosa, terasa buat salah, kita nak kikis. Pertemuan-pertemuan mingguan itulah yang akan membantu kita untuk kita menjadi kuat, dan akhirnya kita boleh dibawa di medan perjuangan, dan kita menjadi manusia yang genuine, yang bukan dalam hatinya, lintasan hatinya terlalu banyak melambak-lambak. Dan kalaulah ia boleh dijelmakan dalam file penuh folder tu, lintasan hati dia, yang dia azam nak buat baik sikit je, tapi yang lintasan yang tu jadi macam iceberg. Yang timbul tu nampak baik, yang bawah 8/9 tu penuh dengan disebutkan oleh Sigmund Freud, 8/9 tu penuh dengan penipuan, dengan cita-cita untuk buat jahat. Bagi siapa yang belajar psikologi, dia panggil ID tu kan, maknanya kecenderungan cita-cita nak buat jahat itu ada dalam diri dia, dan meliputi 8/9 daripada diri dia. Sebab bercita-cita nak buat kalau boleh, itu yang dizikirkan hari-hari. Kita nak cabut benda itu, supaya lintasan hati itu kepada semua yang murni, semua yang positif. Kalaulah aku ada duit, ya Allah, aku nak pergi bawa mak aku pergi umrah. Kalau benda yang positif. Dan kemudian dia mula fokus supaya apa yang terlintas yang baik itu. Dan sebab itu Imam Hasan Banna ada menyebutkan kepada kita, alam berfikir ini terlalu banyak idea yang ada, tapi yang kita boleh jelmakan dalam bentuk ungkapan tak banyak. Daripada banyak-banyak yang kita bayangkan tadi, lintasan tadi yang kita ungkapkan sikit, daripada apa yang kita ungkapkan tu pula untuk dijelmakan jadi amal, lebih sedikit daripada apa yang kita mampu ungkapkan. Dan dalam amal yang banyak kita lakukan, nak cari amal yang ikhlas tentunya lebih sikit lagi. Jadi begitu juga kalau kita lihat apa yang Dr. Syarafullah sebutkan 4 benda ini, moga-moga kita dapat membantu diri kita bagaimana nak membersihkan diri kita, bagaimana nak buang benda-benda itu daripada diri kita. Dan akhirnya inilah yang kita katakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Dan kita tuduh diri kita. Bila ada lintasan-lintasan itu, maka Ibn Qayyim mengajar kepada kita supaya al-ittiham bin nafs, tuduh diri kita.
Oh ya Allah, tadi aku ada terlintas nak buat, ya Allah aku ada terlintas, ya Allah. Maka kita beristighfar dengan lintasan-lintasan tadi. Ya, untuk orang yang awam di luar sana, dia beristighfar terhadap dosa besar yang dia lakukan. Tetapi untuk kita yang dah ikut Islam ni, barangkali kita ada melakukan dosa besar, kita kena cari dosa. Dan inilah satu cara untuk kita cari dosa. Ya Allah, pagi tadi aku ada terlintas ni, ya Allah aku ada terlintas macam ni, ya Allah aku terlintas tadi, ya Allah aku ada rasa macam ni, ya Allah aku ada... Jadikan dia itu sebagai apa yang kita minta ampun pada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kita sebut apa? Ya Allah, aku tak buat dosa, ya Allah, aku ni baik, tapi engkau suruh aku istighfar 100 kali, aku pun istighfar, ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak datang dia punya kelazatan beristighfar. Orang yang beristighfar ni kena cari dosa dia, dia kena tuduh diri dia. Ya Allah, tadi aku lambat semayang jemaah, ya Allah, ya Allah, tadi aku, ya Allah, tadi aku, ya Allah, tadi aku menyebabkan kawan tertunggu dalam kereta, ya Allah. Dan sebab tu kawan terpaksa tergugah-gugah nak pergi kuliah tafsir, ya Allah, dia motong kereta usah-usah dia melaju tadi, ya Allah. Okey, maknanya apa? Maknanya jadikan dia satu apa ni, satu bahan untuk kita berbual dengan Allah. Ambil daripada hadis nafs, walaupun kita rasa tak bersalah. Allah tu hadis nafs 1/41 daripada 49%. Tak buat pun dapat pahala, lintasan. Jangan jadi take for granted macam tu. Kita jadikan hadis nafsu itu rasa kesal, rasa bersalah, rasa tak patut. Aku tak patut gunakan lintasan nafas oksigen yang kau beri, tapi aku gunakan untuk fikir benda yang tak senonoh. Aku merancang aku, maknanya bunuh benda itu dan hilangkan daripada kita. Maka ketika itu jadilah kita orang yang baik. Dan kita kembali melihat kepada bagaimana perbualan antara Qabil dan Habil tadi. Kita dapati bahawa oleh kerana amalan dia diterima oleh Allah, dan memang dia layak diterima oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita dapat lihat bagaimana apabila orang nak bunuh dia, dia terus meletakkan apa? Nasihat kepada orang tadi. Pertama sekali nasihat dia apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawa sungguhnya buatkan peringatan kepada orang yang amalan dia tak terima, kemudian mula cemburu pada kita, mula marah pada kita dan nak bunuh kita. Dan kalau peringkat yang ekstrim ini, beritahu pada dia sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah hanya daripada orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian kalau bercita-cita untuk bunuh kita, maka cepat-cepat la in basatta ilayya yadaka litulani, kalau engkau angkat tangan nak bunuh aku, ma ana bi basitin, aku tidak akan gerak-gerakkan tangan aku ini untuk bunuh kamu. Maknanya ini satu yang kita katakan hadisun nafs pun tak ada. Bila dia buat jahat nak bunuh orang, bukan kata azam nak bunuh. Yang kawan tadi berazam, ataupun kalau tidak berazam pun maknanya sampai ke peringkat yang kita katakan ilham tadi, bawah sikit. Tapi maknanya kita tengok sahabat yang ahli keluarga ini, dia tidak, bukan hanya tidak ada azam, bukan hanya tidak ada ilham, dia juga tidak ada taradud, malah hadisun nafsi pun dibuang. Bicara hati dia, aku tak akan bercita-cita untuk gerakkan tangan aku untuk angkat, untuk bunuh kau. Tak ada. Maknanya berarti dia telah berjaya membersihkan lintas macam tu. Sebab tu kalau apa-apa yang berlaku, jangan lintas. Sebab tu saya selalu ingatkan ibu-ibu, kalau saya berceramah ada kaum ibu dan sebagainya, kebanyakan orang perempuan ni mulut dia ringan kan, tak tahulah. Tapi kebanyakan perempuan, kita tengok orang tua-tua ngomel kat belakang kan, bertahun-tahun aku jadi isteri dia kan, sanggup basuh pinggan, basuh baju dia semua kan. Jadi benda baru aku lagi. Itu pun benda yang dilafazkan. Kalau boleh, ya, cuba jangan ada lintasan, jangan, biar jernih, biar bersih hati kita. Dengan bersihnya hati kita itu, maka insya-Allah kita akan terus mampu untuk melaksanakan dakwah dan melaksanakan amal mulia ini. Wallahu a'lam. Kita buka pada Ustaz tadi untuk seorang pembawa zina, bila hotel tentu untuk macam Ustaz kata, kalau dia menyesal semua tu, dia dapat dosa atas azaman dia nak buat zina tu. Contoh masa tu baru dia sedar, maksudnya dia untung tu, oh, mungkin inilah hikmah Allah. Tapi dia rasa dia baru rasa yang benda tu salah. Itu satu soalan. Adakah itu dapat pahala dia ke ataupun macam mana Ustaz? Yang kedua soalan dia, ada tak istilah buat satu kejahatan tu bukan atas niat tapi atas dorongan nafsu? Dia macam mana saya nak explain? Dia macam dia tak nak tapi nak buat juga. Dia tak nak, dalam buat tu dia tak nak juga, tapi dia buat.
Jazakallah khairan. Tapi sebelum jawab soalan, anda tertarik pada apa yang tuan sebut tadi. Tengok dari segi hukum hudud, dari segi fiqh kan. Orang yang dah berkahwin kalau berzina dengan orang yang belum berkahwin, beza hukum dia kan. Sebab muhsan dengan ghair muhsan ini kan, orang yang dah kahwin ni, sebab dia sepatutnya dah boleh mengurus nafsu dia lebih baik. Tapi oleh kerana dia gagal mengurus nafsu dengan betul, sebab tu orang kata rejam sampai mati. Sebab tu orang yang kat depan-depan ni sebenarnya walaupun nafsu dia kuat, dia tak tahu nafsu dia kuat sebenarnya. Tapi sebab dia depan-depan ni yang belum kahwin semua muda-muda ni, saya anggap macam wali-wali Allah semua ni. Sebab hati dia bersih, dia tak buat dosa semua kan. Banding dengan tua-tua ni kadang dia jahat lagi teruk lagi kan. Baik. Menyebut pasal niat ni, kalau kita lihat hadis yang kita hafal dalam 40 hadis Imam Nawawi tu, bila kita menyebutkan tentang innamal a'malu bin niat, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul, maknanya kerana itu. Tapi sebenarnya bab niat ini satu kehebatannya, dia boleh dibetulkan. Dia tidak perlu bustan balik. Even dalam bab haji pun, seseorang yang buat haji tamattu' dengan haji kiran, dalam keadaan tertentu dia boleh tukar niat. Kalau kita bincang bab haji, dia dah siap ihram, keadaan macam ni nak tukar kepada tamattu', tukar pada kiran. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab boleh tukar lagi. Mazhab Syafi'i dia strict sikit dalam bab ibadah khusus lah. Tapi kalau kita tengok dalam bab niat mazhab Hambali, kita ambil contoh je kan, dengar je azan, anda tidak perlu niat usalli fardhal maghribi, sebut macam satu-satu. Imam Syafi'i minta kita lafazkan dan itu disunatkan supaya kita dapat betulkan niat. Mazhab Hambali, dengar je azan, anda pun keluar pergi surau, itu niat dah tu. Dah niat dah tu. Tak payah saya betulkan balik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam dah rokok sujud, dia masih astagfirullahaladzim. Usolli. Sebenarnya anda datang dan dah niat dah tu sebenarnya kan. Dia tak perlu dilafazkan macam tu. Okey. Niat ini bila dah tu, anda masih boleh ubah lagi. Sebab tu dalam kisah-kisah kalau kita buat dalam bab zuhud, bagaimana dua malaikat berbual. Saya kata bab zuhud ni yang kadang dia tidak ada dalil dia kan, tapi dia adalah merupakan simulasi supaya kita dapat faham yang dibuat oleh para ulama-ulama. Disebutkan dua malaikat berbual melihat seorang yang pergi berjihad pada jalan Allah. Ketika dia nak pergi tu memang betul ikhlas, dan dia memang ikhlas. Kemudian dalam perjalanan dia nampak ada orang jual baju besi. Dia beli baju besi itu dan dia niat, masa pegang aku akan pakai, bila balik nanti aku nak jual semula baju besi ni, aku dapat untung. Dia niat macam tu. Masa dia sebelum pergi, dia niat dia untuk apa? Tak kembali lagi. Tapi dalam perjalanan tengah-tengah, dia niat jumpa baju besi itu dibeli, dan dia niat kalau balik perang aku nak jual baju besi dapat untung. Lalu bila dia syahid, mati dalam peperangan itu, dua malaikat tadi berbahas. Yang seorang kata kita catatkan dia sebagai mati syahid, yang ikhlas pada Allah. Yang seorang kata tidak ikhlas. Malaikat yang kedua pertikaikan, yang kenapa? Sebab tadi dia kata dia pergi memang tak nak niat nak balik lagi. Tapi bila dia jumpa baju besi, dia dah niat nak balik tu. Sebab apa? Dia nak jual baju tu. Kita kena tanya pada Allah SWT, tangguhkan dulu. Nampak tak ganjaran itu? Seolah-olah tertangguh sebab ada lintasan-lintasan yang seperti itu. Tetapi lintasan itu sebenarnya kita boleh tune balik ke arah supaya kita, sebab tu dari masa ke semasa kita niatkan. Datang kuliah tafsir ni kenapa? Nak ilmu? Nak jumpa sahabat-sahabat? Nak jawab? Aku hadir lah, kan kata aku tak hadir. Nak jawabkan itu. Ataupun tahu akhwat ramai, mana tahu dapat terjumpa yang kita minat, katakan. So, lintasan-lintasan tu banyak kan. So yang mana satu kita jernihkan dia balik. Kadang-kadang dah duduk depan ni baru Allah. Dan nak habis kuliah baru kata Allah, niat aku betulkan niat. Tak salah kan betulkan niat walaupun dah terlambat. Sebab Allah ni maha pengampun. Tadi betul lah aku ada niat nak makan, tapi tak ada makan. Allah, kalau aku tahu tak payah makan, tak payah datang, tak apa, tak makan pun. Tapi boleh tak kita betulkan niat balik? Masya Allah, kita masih berpeluang sebenarnya. Dan sebab tu kita kena sentiasa berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bangunan tadi bobo,
Kalau kita sambung contoh tadi, mula-mula kita, alamak, aku nak tak dapat, alamak, kita bibir macam tu. Tapi akhirnya, ya Allah, rupa-rupanya kau telah selamatkan aku, ya aku bersyukur padamu. Dan ketika itu mula pahala dapat. Kerana kita dah mula letakkan rasa takut pada Allah, datangkan, hadirkan rasa takut pada Allah. Walaupun kita dah silap 2 kali. Pertama, niat nak buat jahat, kemudian tak dapat buat jahat, rasa menyesal pula, dah 2 kali dosa. Tapi kita masih boleh jernihkan hati itu dengan kita datangkan rasa takut, hadirkan rasa takut pada Allah. Dan kita tahu, dan ketika itu pahala dah dapat. Sebab apa? Allah lindungi kita dan kita menghargai perlindungan Allah pada kita itu. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan nafsu ni. Nafsu ini adalah sesuatu yang memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT akan ilhamkan pada kita semua rasa kecenderungan untuk buat benda-benda yang tak senonoh, benda-benda yang kelazatan. Dan juga Allah SWT akan ilhamkan kepada kita untuk buat benda-benda yang baik. Nafsu ini dia bukan musuh kita. Jangan kata nafsu itu musuh. Ataupun yang disebut dalam bahasa al-hawa itu, kecenderungan-kecenderungan untuk buat benda-benda yang lazat, dia adalah sebahagian daripada kita. Manusia yang hebat apabila dia mampu untuk mengurus nafsu itu. Nafsu ini boleh menjadi Tuhan kepada kita. Apabila kita mengambil dia, kita tengok ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sebab apa? Ketundukan dan ketaatan, rasa cenderung pada nafsu itu sehingga nafsu itu menjadi Tuhan pada dia. Tetapi jangan bermusuh dengan nafsu. Yang penting kita urus nafsu itu. Kalau tak ada nafsu, teruk hidup ni kan. Nampak makanan 3 hari tak makan. Bahaya tak pada diri sendiri? Suami isteri bila malam tu dinikahkan saja, suami tengok isteri, isteri tengok suami, tak ada apa-apa yang berlaku malam tu. Bahagia tak rumah tangga tu? Bahaya. Oh, bagus buat. Terima kasih. Ya, maknanya nafsu itu penting. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita mengurus nafsu kita. Nah, apa yang kita katakan hadis nafs tadi, berarti ia datang daripada genuine, semula jadi kita. Kalau anda seorang lelaki nampak orang perempuan tak pakai baju, tak ada rasa apa-apa, apa kita akan beritahu pada dia? Tak ada rasa apa-apa, saya akan beritahu pergi berubat. Pergi berubat. Betul? Faham tak faham ni? Senyap pula bab tu kan? Okey, maknanya saya nak ceritakan bahawa memang benda itu ada. Dan wanita juga bila pandang lelaki, bila tersentuh dan sebagainya, mesti ada nafsu itu. Yang penting bagi kita, bagaimana kita nak mengurus nafsu itu. Dan apabila nafsu itu mula mencadangkan pada benda-benda yang tak sepatutnya, maka kita kena apa? Padam dia. Dan jangan kita katakan kenapa buat? Nafsu suruh. Malu jawab macam tu pada Allah SWT. Kerana Allah SWT ciptakan nafsu ini supaya kita bertarung. Dan untuk mendapatkan syurga ini apabila kita berjaya mengurus nafsu itu. Dan nafsu ini terlalu laju. Dan juga hadis nafsu ini terlalu laju. Dan dia boleh bertukar menjadi azam dengan begitu kuat. Boleh bertukar menjadi alham begitu cepat. Sebab bolak balik hati ini satu benda yang cukup bahaya. Dan sebab itu bila kita mengatakan tadi bahawa kadang-kadang kita buat tu bukan kita nak buat, tapi kadang-kadang laju sangat. Orang yang mencuri tu macam tu lah kan. Dia tak nak buat, dia pegang kan. Orang yang bergesil-gesil dalam MRT, naik LRT apa semua tu kan, tak nak langgar tapi langgar juga katakan. Sebab terlalu laju tangan dia bergerak. Jangan kata entah dia bergerak sendiri. Bagaimana proses nafsu tadi mencadangkan supaya buat, dan kemudian dihantar pada akal kata jangan bahaya, berdosa Allah malah, tapi nafsu kata enggak juga, dan hati yang buat keputusan, dan hati ini terlalu laju. Rijalun la tulhihim tijaratun wa bai'un an dzikrillah. Apa lagi? Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Apakah tidak rasa takut hati ini yang boleh berbolak balik, sekejap nak buat jahat, sekejap nak buat baik, sekejap buat jahat. Tapi bila kita buat jahat dan akhirnya kita menyesal, kita kena bersyukur sekurang-kurangnya nafsu lawamah datang pada kita. Nafsu ammarah ni, bila dia suruh kita buat jahat dan kita buat jahat, dia tak rasa menyesal. Itu nafsu apa? Al-ammar. Kita sekurang-kurangnya bila dah tingkat, kita dah kawal sikit, naik nafsu lawamah, iaitu kita rasa menyesal. Buat jahat,
patut astagfirullah, ya Allah tak patut aku buat menyesal. Ingat dah baik, besok pagi buat lagi. Tapi sekurang-kurangnya baik sikit daripada yang pertama. Yang pertama tadi nafsu tu apa? Suruh buat jahat dan tak rasa menyesal. Itu bahaya. Tapi sekurang-kurangnya bila rasa menyesal tu, lawama, dia mula blame diri dia, ya Allah aku tak patut, ya Allah tadi, ya Allah. Dia mula itu dah cukup baik. Nafsu lawama. Lepas tu kita kena tingkatkan lagi. Jadi kalau kita mengatakan bahawa kita buat suatu benda itu cara entah tak sengaja kita buat itu, sebenarnya tidak. Dia datang daripada bisikan-bisikan dulu dan hati yang membuat keputusan. Tapi kalau boleh kita sedarkan apa yang kita buat itu dengan penuh rasa kesedaran. Sebab kadang-kadang dia terlalu laju, dia tidak disertakan dan akhirnya tidak dapat rasa kemanisan beriman. Kenapa solat dah lama-lama pergi kan? Kenapa melontar jamrah? Kalau orang buat ni lontar dah, semua orang buat, kita lontar juga. Kita nak masa kita melontar, kita rasa inilah yang dibuat oleh Nabi SAW, dan ini juga yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim melontar itu ketika itu dia sedang nak menyembelih anaknya, dan dia menunjukkan kebencian pada maka kami yang buat haji ni, kami melontar. Dia buat dengan kesedaran, bukan buat ikut saja. Kita tak nak macam tu. Jadi sebenarnya kalau saya memahami soalan yang susah nak sebut tadi, dia kata nafsu tangan dia yang bergerak lebih. Tapi saya cuba memahami, wallahualam, betul sebenarnya kadang-kadang kita buat terlalu laju dan kita tak tahu. Tetapi selepas kita bicarakan pada malam ini, kita harap kita dapat mula mengenal pasti, dan akhir inilah kita mula meningkatkan diri kita. Wallahualam. Yang itu lintasan hati ke apa? Boleh bantu untuk jawab soalan? Apa yang kita sembunyikan dengan tak sembunyikan itu, Allah SWT akan ambil kira. Kalau ia dah sampai ke peringkat azam dan juga sebelum itu alham, itulah yang dikira oleh Allah SWT. Tapi kalau dia hanya sebagai hadisun nafs yang kita sembunyikan, yang kita beritahu itu, maka benda itu Allah SWT akan kira. Sebab kita mengatakan tadi, mula Allah SWT akan hisap, benda itu akan ambil kira apabila selepas daripada masuk ke peringkat ham dengan al-azam. Di peringkat hadisun nafs, Allah SWT tidak akan mengambil kira benda itu, dan kita kena berlatih untuk hilangkannya. Tapi bila dia mula meningkat kepada al-ham, maka ketika itu Allah SWT akan mula mencatatkannya. Dan sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau jadi barangkali Allah SWT akan tak jadi buat, Allah SWT akan berikan satu pahala. Kalau jadi buat, Allah SWT akan gandakan. Begitu juga benda yang negatif, kalau buat niat nak buat jahat tadi, kalau hanya lintasan hati, dia akan hilang. Dengan kita ambil wudhu, kita ambil air semayang, kita baca Quran, dosa-dosa itu bukan dosa kecil, hadis sunnah. Tapi bila dia dah mula masuk kepada al-ham, kita dah mula bercita-cita kat itu, Allah SWT dah mula mencatatkannya. Dan ini juga antara dalil ayat itu yang kita mengatakan sebab kita diminta baca tiap-tiap hari dalam maghfirah kita, supaya kita dengan penuh sedar Allah SWT akan mengambil kira terhadap apa yang kita sembunyikan dalam hati ini, yang maksudnya iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan apabila dah sampai ke peringkat alham dengan al-azam. Tapi kalau dia hadis, nafs dan taradud, benda itu akan hilang. Tapi kalau sebab itu kita katakan satu titik dosa kecil itu, kalau dia makin banyak, dia akan jadi gelap. Begitu juga hadis nafs ini, walaupun dia adalah dosa yang kita katakan yang barangkali dimaafkan, tak senonoh tu, fikir macam tu, dan memang tak nak buat, tapi lintasan itu kita akan kita akan buang. Dalam sesi-sesi konseling yang kami pernah rekodkan, memang banyak dan barangkali ia tercapit disebabkan oleh teori-teori yang dibawa oleh Barat sendiri yang menceritakan begitu. Contohnya Sigmund Freud, dia mengatakan ID yang kecenderungan untuk buat tak senonoh itu, anak perempuan kadang-kadang dia akan bercita-cita nak buat tak senonoh dengan bapa dia, dan anak lelaki kadang-kadang bercita-cita untuk buat senonoh pada mak dia. Lintasan itu Sigmund Freud kata ada. Wallahualam, barangkali ada sebab dia percaya kepada kajian dan juga kefahaman dia. Dan lintasan-lintasan itu kalau ada, dia kena buang. Tapi kalau dia terus bercita-cita, simpan, maka ketika itu bila dia sampai ke peringkat alham atau sampai ke peringkat al-azam, dia akan dicatat oleh Allah SWT. Tapi kalau dia ada hadis nafs, insya-Allah ayat itu mengatakan seolah-olah terkecuali berdasarkan daripada hadis-hadis yang disebutkan. Wallahu a'lam.
الشيطان. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang menciptakan kepada ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mudah memahami dan menguasai ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dapat beramal dengan ilmu-ilmu. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat menyebarkan ilmu. Ya Allah, Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami mempunyai hati yang bersih. Ya Allah, Amin. lidah yang fasih. Ya Allah, Amin. menyampaikan dakwah dan risalah. Ya Allah, Amin. jadikanlah ilmu yang kami dengar satu ilmu yang dapat kami amalkan dan dapat kami sebarkan dan rangsang orang lain agar mereka juga dapat beramal. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada malapetaka, jauhkanlah kami daripada wabak bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami, anak-anak kami, zuriat kami, para pemuda kami, para belia kami. Ya Allah, agar mereka bencikan kepada maksiat. Ya Allah, agar mereka bencikan perbuatan-perbuatan khurafat, syirik, bid'ah yang membawa kepada gejala riddah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, timbulkan dalam hati kami dan anak-anak generasi kami cintakan kepada ilmu, cintakan kepada ibadah, cintakan kepada amal-amal. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pandai membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat memahami Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang dapat mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang memperjuangkan Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang meletakkan Al-Quran lebih tinggi dari segala-galanya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami. Ya Allah, dan gantikanlah para pemimpin yang sentiasa menjauhkan kami daripada-Mu. Ya Allah, ya Allah, datangkanlah pada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada masyarakat Melayu agar mereka semakin kuat iman pada-Mu. Ya Allah, agar terbenting mereka daripada gejala riddah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang Cina, India, Iban, Kadazan, Murad agar mereka bersama-sama kami mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk menegakkan agama-Mu. Ya Allah, ya Allah, bantulah anak-anak kami yang masih belajar, sama ada di sekolah, di kolej, di universiti ataupun di alam pekerjaan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah diuji kami dengan ujian yang tak mampu kami tanggung. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami diuji, jadikanlah kami umat yang paling bersabar, dan sekiranya kami diberikan nikmat, jadikanlah kami umat yang paling bersyukur. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami di Masjidil Aqsa. Bantulah saudara-saudara kami di bumi Gaza. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin, di perkemahan yang ada. Ya Allah, bantulah saudara kami di bumi Mesir, di bumi Tunis, di Algeria, di Maghrib, di Morocco. Ya Allah, di Irak. Ya Allah, di Syria. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Syria. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Syria. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Yaman. Bantulah saudara-saudara kami di Shishan. Ya Allah, di selatan Thailand, di Filipina, di Indonesia, di Afghanistan, di Pakistan. Ya Allah, di mana-mana saudara kami berada. Ya Allah, ya Allah, dan Tuhan kami kadang-kadang terlupa untuk mendoakan mereka. Berilah kekuatan kepada kami untuk mendoakan mereka. Berilah kekuatan kepada kami untuk membantu saudara-saudara kami itu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.